Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Helmi dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Amiruddin Yaakob. Nombor matrik saya 206486. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang kemurungan. Jadi apa itu kemurungan? Kemurungan adalah salah satu kategori gangguan psikiatri yang melibatkan gangguan kepada emosi individu. Kemurungan juga adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Jadi kemurungan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gangguan kemurungan utama, iaitu Major Depressive Disorder. Ia juga dikenali sebagai kemurungan klinikal. Ia boleh menjejaskan emosi, kelakuan, dan juga fungsi fizikal kehidupan seseorang individu seperti selera makan dan juga kualiti tidur. Individu yang mengalami kemurungan jenis ini seringkali hilang minat dalam aktiviti yang pernah mereka gemari, selain mempunyai masalah dalam melakukan aktiviti harian mereka. Yang kedua adalah gangguan kemurungan berterusan, iaitu Persistent Depressive Disorder. Bagi mereka yang mengalami kemurungan utama, mereka juga mengalami satu episod ataupun episod yang berulang. Gangguan kemurungan berterusan adalah kemurungan tahap rendah tapi kronik. Tahap kroniknya adalah lebih rendah berbanding dengan kemurungan utama. Antara simptomnya adalah perasaan kesedihan yang mendalam, rasa putus asa yang berterusan, selain kekurangan tenaga dan ketidakpastian dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah gangguan bipolar, iaitu bipolar disorder. Gangguan ini melibatkan kewujudan episod mood ataupun emosi. Kadang-kadang ia diikuti oleh episod kemurungan. Kewujudan episod inilah yang menentukan jenis gangguan bipolar manakah yang akan dihadapi oleh mereka. Yang keempat adalah kemurungan bermusim, iaitu seasonal depression. Jenis kemurungan ini biasanya berlaku di luar negara yang di mana mereka ada 4 musim. Kerana kemurungan bermusim ini biasanya dicetuskan melalui permulaan musim luruh atau berterusan sepanjang musim sejuk. Yang kelima adalah kemurungan selepas bersalin, iaitu postpartum depression. Sebanyak 80% ibu baharu yang melahirkan anak akan mengalami baby blues. Dan simptom yang berlaku termasuklah perubahan emosi, kesedihan, dan keletihan. Walau bagaimanapun emosi yang dihadapi oleh jenis kemurungan sifat bersalin ini tidak terlalu lama. Dan akhir sekali adalah kemurungan psikotik. Kemurungan psikotik apabila kemurungan utama atau gangguan bipolar diikuti dengan keadaan halusinasi, khayalan atau paranoid. Ia disebut sebagai gangguan kemurungan utama dengan ciri-ciri psikotik. Sekitar 25% daripada pesakit yang dimasukkan ke hospital akibat daripada kemurungan sebenarnya mempunyai kemurungan psikotik. Next adalah punca kemurungan. Yang pertama adalah disebabkan bangsa keturunan ataupun sejarah keluarga. So, untuk ahli keluarga ataupun saudara mara, adik-beradik, ibu bapa yang pernah menghidapi atau yang pernah mengalami kemurungan. Yang kedua adalah kesekitaran, iaitu peristiwa hidup, trauma atau kekurangan sokongan keluarga dan kekurangan sosial. Yang ketiga adalah ubat-ubatan. Setengah jenis ubat seperti ubat darah tinggi, ubat penyakit jantung boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Yang keempat adalah corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuk bagaimana persepsi seseorang individu kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. Seterusnya adalah stressor, iaitu stressor ataupun kita katakan punca stres juga berupaya mencetuskan episod kemurungan jika kita tidak dapat mengawalnya dengan baik. Next adalah kesan kemurungan. Yang pertama adalah kegelisahan. Individu tersebut berasa gelisah atau terganggu tanpa sebarang sebab yang khusus. Yang kedua adalah kurang berminat dalam menjalankan aktiviti. Individu tersebut tidak lagi menikmati hobi atau permainan yang diminatinya dahulu.
dan individu tersebut kurang atau tidak berminat untuk menjalankan aktiviti sosial ataupun pergaulan. Yang ketiga adalah sukar membuat keputusan. Individu yang mengalami gangguan kemurungan juga mengalami simptom seperti kesukaran untuk berfikir dengan rasional dalam membuat sesuatu keputusan, dan individu mudah hilang fokus. Yang keempat adalah perubahan selera atau berat badan. Individu tersebut mungkin akan makan terlalu banyak ataupun tidak berasa lapar langsung. Jadi kemurungan mendorong kepada pertambahan ataupun pengurangan berat badan. Yang kelima adalah perasaan atau percubaan membunuh diri. Situasi ini merupakan simptom kemurungan yang paling serius. Individu tersebut kerap berasa ingin membunuh diri ataupun merancang cuba menamatkan hidup mereka. Lepas tu, siapa yang terlibat? Sebenarnya semua golongan terlibat kerana ia boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina, bangsa. Tapi ada fakta mengatakan yang kemurungan ini lebih cenderung untuk dihadapi oleh golongan wanita. Laporan WHO, iaitu Organisasi Kesihatan Dunia tahun 2020, menganggarkan seramai 264 juta manusia di dunia ini daripada pelbagai kelompok usia mengalami kemurungan. Di Malaysia, kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan juga yang dijalankan pada tahun 2019 2.3 bersamaan dengan lebih 500,000 rakyat Malaysia mengalami kesihatan mental ataupun kemurungan. Akhir sekali adalah cara menangani kemurungan. Yang pertama adalah ubat depresi. Pengambilan ubat antidepresi mungkin dapat mengurangkan kemungkinan individu tersebut berada dalam kemurungan yang lebih teruk. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup adalah dengan mengubah semua aktiviti negatif dan buat sesuatu yang membolehkan kita ketawa atau berasa seronok. Merehatkan diri dari melakukan perkara rutin yang mungkin akan membuatkan kita stres dan cuba untuk mengelakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko. Yang ketiga adalah terapi perbincangan, iaitu melakukan temu janji atau meeting dengan doktor, psikoterapi ataupun dengan kaunselor dengan menceritakan tentang masalah yang dihadapi dan mungkin boleh melegakan stres mereka ataupun menurunkan posibiliti daripada mendapatkan kemurungan. Jadi sebenarnya isu kemurungan ni sangat isu yang besar berlaku sekarang ni. Jadi ada Kesatuan Kesihatan Mental Sedunia. Diorang mengambil inisiatif dengan menjadikan tarikh 10 Oktober sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dengan inisiatif tersebut, diorang memfokuskan kepada penyakit mental dan kemurungan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.